محمد نبينا بنور هدينا من مكة حبيبي نور سطاع المدينة من صلى صلاته وتهلى بصفاته يا بخت اللفت لو ماشي يشفع له في مماته محمد نبينا بنور هدينا من مكة حبيبي نور سطاع المدينة من صلى صلاته وتهلى بصفاته يا بخت اللفت لو ماشي يشفع له في مماته يا إمامنا يا أمين يا سند للمسلمين يا حبيبي يا محمد يا ابن عبد الله تمت الرسالة تمام والحبيب مسك الختام طول حياتي في صلاتي بدعي صلي وراه محمد نبينا بنور هدينا من مكة حبيبي نور سطاع المدينة من صلى صلاته وتهلى بصفاته يا بخت اللفت لو ماشي يشفع له في مماته من أول يوم في عمري سمعت أبويا وأمي بيسلوا عليه اللهم صل عليه حببني في الإيمان حسسني بالأمان وتعلقت بيه اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه نفسي أشوفك في المنام يا رسول الله وابكي على كتفك وانام يا حبيب الله وانا شرف لقى صحبتك واخطي في صفوف أمتك واتحامى فيك محمد نبينا بنور هدينا من مكة حبيبي نور سطاع المدينة حبيبي يا طه يا نجم متاهة خيرت الدنيا في عينينا بالليل ودوهاها من صلى صلاته وتحلى بصفاته يا بخت اللفت لو ماشي يشفع له في مماته Ya Tarim, ya Tarim, ya Tarim, ya Tarim, Syailillah, 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 Bildatil awliya, Bildatil
Ya Tarim, Ya Tarim, Ya Tarim, Ya Tarim. Syailillah, 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 syailillah. Saqafuna wali, saqafuna wali. Syailillah, 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 syailillah. Ya Tarim, Ya Tarim, Ya Tarim, Ya Tarim. Syailillah, 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 syailillah. الهدد والعطاس، الحدد والعطاس. سين الله، سين الله، سين الله، سين الله. يا تاريم، يا تاريم، يا تاريم، يا تاريم. Syailillah, 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 syailillah. Rohatil adyaru tashdu bilayalil maulidi wa barikun nuri yabdu mimmaani ahmadi. Rohatil adyaru tashdu bilayalil maulidi wa barikun nuri yabdu mimmaani ahmadi. Wa barikun nuri yabdu mimmaani ahmadi. Wa barikun nuri yabdu mimmaani ahmadi. Bilayalil maulidi, bilayalil maulidi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum jami'an li kullu al-sami'in li al-barnamij bath al-mubashir ma'a Hayya Bina. Ahlan wa sahlan dan selamat datang kepada semua yang bersama kami pada pagi ini, pada tengah hari ini insya-Allah, pada pendengar-pendengar live Hayya Bina. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum insya-Allah. Jadi hari ini alhamdulillah Allah masih lagi beri kesempatan kepada kita untuk bertemu dalam satu siaran live membaca buku kisah Al-Quran, kisah dari Al-Quran dalam bahasa Arab insya-Allah. Jadi
Kepada siapa yang bersama kita pada hari ini, insyaAllah boleh tunggu sebentar. Okay, kita tunggu kepada kawan-kawan kita yang nak masuk dan sebagainya. Ataupun boleh sharekan kepada kawan-kawan untuk kita sama-sama membaca buku ini bersama rakan-rakan kita, insyaAllah. Okay. Jadi untuk pengetahuan, live kali ini adalah live yang kedua, bahagian yang kedua. Sebab minggu lepas kita dah, bukan 2 minggu yang lepas kita dah pergi baca buku untuk part yang pertama. Kita dah ambil bahagian pertama dalam buku ni, muka surat 1 sampai muka surat 4 tentang Ashabus Sabt. Okay? Ashabus Sabt yang mana kisah yang diambil daripada Al-Quran, yang menceritakan tentang Bani Israel, yang mana Allah uji mereka dengan beberapa ujian. Kemudian ada keingkaran yang berlaku. Bani Israel ni sangat terkenal dengan keingkaran mereka terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ada keingkaran yang berlaku di situ sehingga menyebabkan Allah membalas sesuatu terhadap mereka. Okay. Jadi bagi siapa yang pernah mengikuti live kita pada 2 minggu yang lalu, dia dah tahulah cerita ni. Okay. Kita ada juga bagi link dekat post. Kita ada bagi link untuk sahabat-sahabat semua download dulu buku untuk kita baca sama-sama pada hari ni. Okay. Buku boleh dapatkan di link tersebut. Okay. Kita download dulu, kemudian sebentar lagi kita akan baca bersama-sama. Okay. Bagi siapa yang nak bersedia dengan pen dan kertas untuk catat kalimat-kalimat pada hari ini juga, dipersilakan. Boleh pergi ambil pen, ambil kertas. Kita akan kutip sangat banyak kalimat pada hari ini, insyaAllah. Okay. Seperti minggu lepas, kita kutip lebih kurang 20 perkataan, 20 kalimat lebih. Okay, dalam kisah-kisah ni. Dan pada hari ini kita akan kutip insyaAllah lebih kurang 20 kalimat juga, insyaAllah. Okay. Jadi siapa yang ada kawan-kawan yang tengah sama-sama belajar bahasa Arab, ataupun yang nak ulang kaji bahasa Arab, yang baru belajar bahasa Arab dan sebagainya, boleh hantarkan link live ni kepada kawan-kawan dekat dalam WhatsApp anda, dekat dalam grup kawan-kawan anda untuk sama-sama kita ulang kaji bahasa Arab pada hari ni. Kisah yang kita ambil ni kisah yang ringkas sahaja. Kisah ni pun kisah yang sahih yang disebutkan dalam Al-Quran sendiri tentang Ashabus Sabt. Mana minggu lepas kita dah bacakan Al-A'raf ayat 163 sehingga 166. Kita dah bacakan dan kita dah pun mulakan baca cerita dia sampai ke bahagian tengah isi buku. Jadi masih sempat lagi untuk download dulu buku tersebut, kemudian masuk balik, sediakan pen dan kertas untuk kita sama-sama kutip perkataan pada hari ini, kalimat-kalimat yang akan disediakan pada hari ini. Catat, kemudian insyaAllah di akhir live kita, insyaAllah kalau diberi kelapangan waktu, kita akan keluarkan sedikit sebanyak perkataan-perkataan yang kita dapat pada hari ini. Jadi, sebelum kita mula bacaan kita pada hari ini, sebelum kita mulakan bacaan kita pada hari ini, jadi kita nak tengok dulu ada berapa orang bersama kita pada hari ini. Sebelum kita mulakan. Hari ni kita buat sesuatu yang mengejut sikit sebab selalunya kita tak pernah ambil lagi pukul 12 untuk live. Tapi pada hari ni atas beberapa kekangan kita terpaksa untuk buat pada pukul 12. Okay. Jadi tak apa. Walau apa pun yang berlaku kita akan tetap teruskan juga. InsyaAllah semoga memberi manfaat kepada yang hadir pada hari inilah. Okay. Jadi sebelum kita mula untuk mengupas sedikit sebanyak kisah pada hari ini, kisah Ashabus Sabt ni yang Allah rakamkan dalam Al-Quran, surah Al-A'raf ayat 163 hingga 166, kita recap balik apa yang kita dah bacakan minggu lepas. Okay. Dalam pertemuan kita yang lalu, kita diceritakan tentang Ashabus Sabt yang mana dalam sebuah kampung, sebuah tempat tinggal daerah yang Allah sebutkan dalam surah Al-A'raf ayat 163 ni, واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. Allah kata, tanyalah kepada mereka yang mana mereka ni tinggal di satu kawasan qaryah, anil qaryah, kawasan yang berdekatan dengan laut, berdekatan dengan laut. Tanya depa tentang apa? Ketika mana masa tu pada hari Sabtu, mereka ada satu perjanjian dengan Allah SWT yang mana syariat pada masa tu hari Sabtu tidak dibenarkan untuk
menangkap ikan. Mereka tak boleh menangkap ikan pada hari Sabtu. Pada hari-hari lain boleh. Kan? Dan Allah bagi satu ujian kepada mereka. Pada hari Sabtu ni, Allah buatkan ikan-ikan tu datang ke permukaan air. Datang ke permukaan air secara banyak. Datang dalam keadaan keadaan yang ajib sangat-sangat. Datang berenang-renang melompat-lompat dekat permukaan air. Kan? Sehingga tidak perlu bersusah payah lah untuk tangkap ikan. Kan? Tapi pada hari yang bukan Sabtu, selain Sabtu, ikan-ikan tu tidak datang. Dan ikan-ikan tu balik pada a'maqil bahar. Balik a'maqil bahar. Kita dah ambil perkataan ini minggu lepas. A'maqil bahar. Okay. Jadi Allah kata kadzalika nabluhum bima kanu yafsuqun. Begitulah Allah menguji mereka Bani Israel ni. Dan Allah nak uji mereka. Allah nak tengok, Allah nak membezakan liyumayyiza baina man ata'ahu wa baina man asahu. Untuk membezakan antara siapa yang ata'ah Allah Subhanahu wa taala dan siapa yang asahu, yang mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Okey. Dalam keadaan apa? Allah menyempitkan rezeki mereka. Allah nak tengok mereka ni macam mana hubungan mereka dengan Allah, mereka nak taat tak ke Allah. Allah bagi ujian tu nampak depan mata. Pada hari Sabtu ikan melompat-lompat di depan mata mereka di permukaan air. Okey. Jadi pada hari ini kita akan sambung kisah yang kita dah baca. Kita dah baca sampai muka surat 4. Siapa yang ada buku sama dia boleh tengok muka surat 4. Sampai muka surat 4 di perenggan yang pertama. Okey, di perenggan yang pertama. Yang mana masa tu dia rasa teruji. Dia rasa teruji bila tengok ikan-ikan tu pada hari Sabtu naik di permukaan air. Padahal ketika hari yang setelah Sabtu, hari Ahad tu, ikan-ikan tu balik ke dalam air, ke a'maqil bahar, ke dalam laut. Jadi, apa yang dia buat? Kita akan sambung bacaan kita dekat bahagian sini. Kita akan mula daripada sini. Ijtama'a ba'dul ahali. Okey? Jadi apa yang dia buat? Ijtama'a ba'dul ahali al-qaryah min Bani Israel. Ijtama'a. Okey? Ijtama'a. Ma makna ijtama'a? Ijtama'a berhimpun ataupun berkumpul. Siapa yang berhimpun? Ijtama'a ba'dul ahali al-qaryah min Bani Israel wa azamu ala syaqqil qanawat. Kan tadi depa tengok kan ikan-ikan tu timbul pada hari Sabtu di permukaan air. Jadi depa rasa macam depa rasa macam tak sabar benda ni kan. Takkan kita nak tinggalkan begitu sahaja. Takkan kita nak tinggalkan begitu sahaja. Jadi depa pun buat apa? Ijtama'a, berhimpun sesama mereka. Ba'dul ahali ni, sebahagian. Ba'du tu sebahagian. Ahli al-qaryah, sebahagian daripada ahli-ahli qaryah tadi, ahli-ahli kampung, kawasan tu tadi. Mereka berhimpun. Mereka ni berbangsa Bani Israel. Wa azamu, dan mereka bertekad. Mereka bertekad untuk, azamu. Baik. Untuk pendengar-pendengar yang baru datang ke Hayabina, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Untuk pengetahuan, kita hari ni ada Jaja Sehdam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ahlan wa sahlan. Terima kasih bersama kami pada hari ini. Hari ini kita baca kisah tentang Ashabus Sabt. Dan setiap kali kita baca kisah ni dalam bahasa Arab, kita akan kita akan sediakan sekali kalimah untuk kita catat pada hari ini. Dan bagi yang nak belajar bahasa Arab, boleh ambil kalimah-kalimah ni dan tulis di buku ataupun kertas masing-masing. Supaya apa? Supaya kita dapat perkataan ni hari demi hari bertambah kita punya mufradat baru. So, tadi kita kata apa? Ijtama'a ba'dul ahli al-qaryah. Beberapa orang daripada ahli qaryah tu, berhimpun, dan mereka ni terdiri daripada Bani Israel. Mereka berhimpun wa azamu, tadi kita kata bertekad. Mereka bertekad ala syaqqil qanawat. Mereka bertekad apa? Mereka bertekad untuk syaqqil qanawat. Mereka nak buat satu kita panggil saluran tau, daripada laut, mereka nak buat satu saluran pergi ke kampung mereka. Wa fathiha yaumus sabt hatta tamtali'a bil asmak. Dan buka saluran tu pada hari Sabtu sehingga
tamtali'a, dipenuhi bil asmak, dengan ikan-ikan. Minggu lepas kita ada ambil perkataan al-asmak. Okay, al-asmak, ikan. Samakun, mufrad dia, seekor ikan, samakun. Al-asmak, banyak-banyak ikan. Okay, ini perkataan minggu lepas, kita ulang kaji sahaja. Jadi, apa yang mereka buat? Mereka bertekad untuk buat satu saluran tadi kan, syaqil qanawat wa fathiha yaumus sabt. Jadi pada hari Sabtu kan mereka tak dibenarkan untuk apa kita panggil, menangkap ikan, tak boleh turun laut. Allah tak bagi pada masa tu, hari Sabtu. Jadi apa yang mereka buat? Mereka mencipta satu hilah. Mereka mencipta satu hilah. Satu hilah lah, bahasa Melayu kita panggil. Mereka kata mereka akan buat satu qanawat, satu apa tu, saluran macam parit itu, menghubungkan antara laut dengan kampung mereka. Kemudian pada hari Sabtu mereka akan buka saluran tu. So ikan-ikan daripada laut tu akan masuk dalam saluran tu. Kemudian sampailah pada hari Sabtu tu dah penuh tempat tu. Thumma yughliqun. Thumma yughliqun ada sedikit kesilapan apa dia tulis di buku di buku. Yughliqun dia ada silap tulis baris sikit. Yang betul dia yang macam ni, kita tunjuk kat depan. Yughliqun. Thumma yughliqun. Apa makna dia yughliqun? Menutup. Dia menutup al-qanah tadi, saluran tadi. Kan? Yughliqun, dia tutup perkataan seterusnya, al-manafidh. Yughliqun al-manafidh. Okay. Dia tutup al-manafidh. Al-manafidh ni sama perkataan makna dia dengan al-qanawat. Okay. Kita tengok perkataan al-manafidh. Naam, al-manafidh. Al-manafidh ni jamak, mufrad dia manfadhun. Manafidh saluran, sama dengan qanah tadi, qanah ataupun qanawat. Macam kita cerita tadi kan, wa'adhamu ala syaqil qanawat, dan mereka ni bertekad untuk membuat satu saluran, menghubungkan antara laut dengan kampung mereka tu, dan mereka buka, wa fathiha, mereka buka saluran tu yaumus sabt, pada hari Sabtu. Mereka buka pada hari Sabtu, hatta tamtali'a bil asmak, sehingga dipenuhi dengan ikan-ikan pada hari Sabtu. Thumma yughliqun al-manafidh fil lail, dan mereka tutup manafidh tu, kan hari Sabtu mereka tak boleh nak tangkap ikan. So apa dia buat? Dia tutup manafidh tu. Dia tutup manafidh fil lail, pada malamnya, liyasiduha yaumal ahad. Liyasiduha. Untuk menangkapnya pada hari Ahad. Yasidu, sada yasidu. Menangkap, yasidu tu sada yasidu, menangkap. Perkataan asal dia sada. Yasidu fi'il mudhari'. Sada fi'il madhi, ataupun kata asal dia, sada yasidu. Jadi apa dia buat tadi? Dia tutup manafis tu pada malam Sabtu malam tu. Kemudian esok tu dia pergi ambil lah ikan-ikan. Dia pergilah tangkap ikan dekat manafis tadi. Itu hilah yang dia buat. Baik. Kita tengok seterusnya. Muka surat seterusnya. Walamma ra'al ulama. Walamma, dan ketika mana ra'al ulama. Ulama melihat ahlus salah wal hadzal fi'il. Walamma ra'al ulama, orang-orang ulama dan orang-orang soleh dekat kampung tu, dia penampak benda ni terjadi. Dan dia terkejut. Hadzal fi'il ajibu ashaddal ajab. Apa? Ajibu ashaddal ajab. Mereka sangat terkejut. Dengan perbuatan orang-orang Bani Israel pada masa tu. Min hadha tasarrufil gharib. Tasarruf perbuatan. Okay? Perbuatan yang sangat aneh. Mereka terkejut dengan kelakuan orang-orang Bani Israel pada masa tu yang sangat aneh. Wa dhahabu ila al-usah. Dan mereka pergi ila al-usah. Okay. Al-gharib pelik tadi. Tasarrufil gharib makna dia perbuatan yang aneh. Okay. Kita tengok perkataan al-usah. Wa dhahabu ila al-usah. Jadi orang-orang ulama tadi, orang yang soleh tadi, dia pergi ke usah. Apakah usah itu? Orang yang melakukan maksiat ataupun orang yang melakukan dosa tadi. Orang yang tadilah Bani Israel tu, usah. Dan mereka pergi ke usah tu, al-usatil muhtalin. Baik, sambil saya baca tu, boleh tengok buku masing-masing.
kita ada bagi link dekat post untuk kita download dulu. Kita ada share ada komen. Dekat komen tu ada satu link. Boleh juga klik dekat link tu untuk download dulu buku ni supaya kita boleh baca bersama-sama. Okay? Okay. Baik. Jadi, zahabu ila al-usah al-muhtalin. Ulama-ulama tadi pergi ke puak-puak yang berdosa, orang-orang yang berdosa yang membuat maksiat ni, orang membuat kemungkaran ni, al-muhtalin yang licik. Depa ni memanglah cerdik, tapi cerdik dalam keadaan yang salah. Al-muhtalin licik. Wa bayyanu lahum anna hadha tahayulun ala hurumatillah, dan menerangkan kepada mereka, orang soleh tadi, ulama-ulama, dia menerangkan kepada al-usatul muhtalin tadi, mengatakan bahawasanya hadza tahayulun, muslihat ini diharamkan Allah ala hurumatillah. Tahayulun, tipu muslihat, ala hurumatillah, diharamkan oleh Allah SWT. Allah tak bagi. Tahayulun, apa makna tahayulun? Kita tengok, tahayulun adalah hilah. Dalam bahasa Arab dipanggil hilah pun boleh. Hilah pun sama. Maknanya bahasa Melayu dengan bahasa Arab tu lebih kurang. Hilah. Okey? Tak jauh beza. Okey. Seterusnya kita tengok. Wabayyanu lahum anna hadha tahayulun ala hurumatillah. Wabayyanu, dan dimenerangkan lahum, kepada mereka. Mereka tu siapa? Al-usah al-muhtalin. Mereka ni adalah al-usah al-muhtalin ini. Wabayyanu, dan menerangkan kepada mereka anna, bahawasanya hadha tahayulun ala hurumatillah. Tipu muslihat, helah ini adalah tidak disukai oleh Allah, diharamkan oleh Allah. Allah tak bagi buat benda tu. Allah tak bagi menangkap ikan pada hari Sabtu. Tapi dia cari juga helah supaya dia boleh dapat juga. Itu ujian yang Allah bagi kepada mereka. Allah kata tadi dalam muka surat yang sebelum ni, kita baca pada minggu-minggu yang lalu. Sebab apa Allah turun ujian ni, ujian yang sangat menggoda ini, liyumayyiza baina man ata'ahu wa baina man asa'ahu. Memang Allah sengaja timbulkan ikan-ikan tu supaya benda tu menjadi satu ujian. Selain itu juga kita dapat nampak bahawasanya ujian ni Allah datangkan, ujian tu bukan sahaja dalam bentuk yang menyakitkan, jatuh miskin dan sebagainya lah. Ujian bukan dalam bentuk yang menyakitkan sahaja, malah dalam bentuk yang menyenangkan. Segala kecantikan yang Allah bagi, segala kekayaan, segala rambang mata yang kita nampak tu sebenarnya adalah satu ujian. Dan Allah datangkan ujian-ujian tu liyumayyiza baina man asahu wa baina man ata'ahu. Untuk menguji, nak tengok dia lebih pilih Allah ke, syariat Allah ke, dia pilih nikmat-nikmat yang menggoda itu. Jadi Allah dah pernah turun kat Bani Israel dulu. Allah dah pernah turunkan kat Bani Israel. Apa yang terjadi pada Bani Israel? Kita kena tahu supaya kita tidak tergolong dalam golongan mereka. Kita tidak tergolong dalam tasarrufil gharib mereka ni. Kelakuan-kelakuan pelik, aneh mereka ni. Jadi apa yang terjadi? Setelah datang ulama-ulama menasihatkan mereka dan menjelaskan bahawa tahayul mereka itu ala hurumatillah, datang dapat apa? Adalah sebuah yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa qalu lil usah. Sini, kita tengah baca di sini. Wa qalu lil usah, dan mereka berkata, ulama tadi berkata lil usah kepada orang-orang yang melakukan dosa tadi. In lam tantahu anil af'alikum as-sayyi'ah lanakhrujanna minal qaryah wala najlisu ma'akum abada. Kalau kami tidak menghalang, tantahu, in lam tantahu, kalau kami tidak menghalang kamu daripada perbuatan-perbuatan jahat ni, kami akan dikeluarkan. Kami akan keluar daripada kampung ni, dan kami tak akan tinggal lagi dengan kamu semua selama-lamanya. Wala najlisu ma'akum abada, dan kami tak akan duduk dengan kamu lagi dah selama-lamanya. Ni orang-orang yang baik kata. Dia dah nasihat, dia dah bagi tahu kata benda ni salah dan sebagainya kepada kawan-kawan depa yang tetap melakukan kemungkaran, yang melanggar janji Allah pada hari Sabtu tu. Jadi
Dia kata kalau hampa tak berhenti, kalau kami tak nasihat ke hampa daripada benda ni, dan kami akan dikeluarkan daripada kampung ni dan tak akan duduk dengan kamu lagi. Macam tu kan. Apa yang Usah tu kata? Faqala al-Usah, dan maka al-Usah ni, al-Usah al-Muhtalin ni, kita katakan orang-orang yang berdosa tadi tu, yang membuatkan tipu helah ni, apa dia kata? Bayangkan, dengan kesombongan mereka berkata, idhabu liturihuna wa turihu anfusakum. Tengok perkataan turihu. Idhabu tu makna dia pergilah. Kan? Dah lah orang nasihatkan benda tu. Nasihat depa kata pergilah, depa pula yang halau. Idhabu, pergilah, liturihuna, turihu, araha yurihu. Kan? Turihuna wa turihu anfusakum. Pergilah supaya menyenangkan kami dan menyenangkan hampa semua. Hampa pi lah, kalau hampa tak mendukung kami, hampa pi. Macam tu. Kan? Hampa pi supaya hampa senang, kami pun senang. Kami buat cara kami, hampa buat cara hampa. Bukan macam tu lah. Okay. Liturihuna wa turihu anfusakum. Fakharaju minal qaryah khawfan ala anfusihim. Fakharaju, maka keluarlah orang-orang yang soleh tadi. Fakharaju minal qaryah, maka dia pun keluarlah daripada qaryah itu, daripada kampung itu, khaufan, dalam keadaan khauf, dalam keadaan yang takut. Takut apa? Takut ala anfusihim ayanzila alaihim iqaballah wa hum ma'ahum. Takut ala anfusihim ayanzila alaihim. Takut jika kalau Allah menurunkan an yanzila ni, menurunkan alaihim iqabullah. Dia takut Allah turunkan iqab. Apa makna iqab? Tengok iqab. Dia takut Allah menurunkan iqab ke atas mereka yang usah tadi bersama-sama dengan mereka yang soleh, sebab wahum ma'ahum, sebab orang-orang yang soleh ni duduk sekampung juga dengan orang-orang yang al-usah tadi, yang berbuat dosa tadi. Jadi dia takut, dia keluar. Dan takut terkena sekali terkena sekali azab dia, terkena sekali balasan yang Allah bagi. Takut. Walaupun dia tak buat salah, dan dia dah pun tegur. Jadi dia pun keluar. Fakharaju. Inilah. Dan dia pun keluar. Dan yang yang jahat ni pun bersoraklah. Orang lain semua keluar, meninggalkan mereka yang berdosa itu tetap dalam dosa. Okay. Waja'a iqabullah, dan datanglah iqab Allah itu, balasan Allah itu. Fa'adzaba al-usah al-muhtalin. Fa'adzaba, kita tengok perkataan fa'adzaba. Azzaba yu'adzibu. Azzaba yu'adzibu. Mengazab ataupun menyiksa. Siapa yang menyiksa? Allah lah yang menyiksa. Fa'adzaba al-usah al-muhtalin wa anjal amirin bil ma'ruf wan nahin 'anil munkar. Okay. Kemudian Allah mengazab orang-orang yang berdosa tadi, orang yang membuat tipu helah tadi, wa anjal amirin, dan menyelamatkan. Wa anja ni menyelamatkan. Wa anjal amirin, orang-orang yang al-amirin apa? Al-amirin orang yang menyeru bil ma'ruf wan nahin 'anil munkar, dan Allah menyelamatkan orang-orang yang menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Wan nahin 'anil munkar, ma'ruf, kebaikan. Perkataan kita dapat pada hari ini. Okay. Dia apa kita kata? Waja'a iqabullah. Okay. Apa yang kita kata tadi? Waja'a iqabullah, dan datanglah iqab Allah tu, balasan Allah. Fa'adzaba al-usah al-muhtalin. Allah pun menurunkan azab kepada al-usah al-muhtalin ini tadi. Wa anjal amirina bil ma'ruf wan nahin 'anil munkar. Apa Allah kata? Apa dia kata? Dan menyelamatkan orang yang menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Tengok tak? Depa kena halau dan depa keluar daripada kampung tu, rupanya ada kebaikan, sebab Allah memang menurunkan azab. Allah menurunkan azab kepada orang-orang yang berdosa tadi, tapi tanpa terkena pada orang-orang yang baik, sebab Allah dah keluarkan daripada kampung itu. Laqad kana al-'adzabu shadidan. Laqad kana al-'adzabu shadidan. Laqad hawwalahumullahu ila qiradatan 'iqaban lahum 'ala ma'siyatihim. Azab yang Allah turunkan tu adalah azab yang sangat pedih.
Okay. Tadi kita terlupa nak tengok satu perkataan an-nahin. Nahin adalah orang-orang yang melarang. Melarang apa? Melarang anil munkar. Melarang kemungkaran. Okay, sambung. Laqad kana al-'adzabu syadidan. Apa? Azab yang Allah turunkan tu adalah azab yang sangat pedih. Azab yang sangat pedih. Apakah azab yang sangat dahsyat lah? Apakah azab tu? Laqad hawwalahumullahu ila qiradatan. Takhayyali. Hawwalahum. Allah telah menukarkan hawwalahum. Takhayyali, bayangkan. Allah telah menukarkan mereka, hawwalahum, menukarkan mereka ila qiradatan. Apa makna qiradatan? Allah tukarkan mereka menjadi apa? Menjadi qiradatan. Menjadi qiradatan. Okey, menjadi qiradatan. Apa makna qiradatan? Dalam Al-Quran ada Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan Al-A'raf ayat 166. Allah kata apa? Wa idh ta'adzana rabbuka. Bukan. Ayat 165. Falamma atau amma nuhu anhu qulna lahum kunu qiradatan khasiin. Jadilah kamu kera yang hina. Sudahlah kera, hina pula tu. Dalam Al-Quran Al-A'raf ayat 165. Jadi kisah ni bukan kisah dongeng. Manusia jadi kera ni bukan kisah dongeng, kisah benar yang diceritakan dalam Al-Quran. Kita dapat komen daripada Mahir As-Sayyid. Qissatun ra'i'ah. Syukran ya Ustaz. Alhamdulillah, qissatun ra'i'ah jiddan. Hadhihi qissah haqiqah min Al-Quran Al-Karim. Tamam, ahlan wa sahlan. Syukran kepada yang bersama kita pada hari ini. Mahir As-Sayyid. Okey, tamam. Jadi kita sambung kepada kisah tadi. Mana? Hawwalahumullahu ila qiradatan iqaban lahum ala ma'siyatihim. Allah menukarkan mereka. Allah menukarkan mereka menjadi kera. Dan iqaban sebagai iqab. Apa tadi kita ambil perkataan iqab? Sebagai balasan kepada mereka ala maksiatihim, ke atas maksiat-maksiat yang mereka lakukan. Wal'iyadzubillah. Okey. Walam ya'ishu ba'daha fawqa thalath faqad amatahumullahu jami'an ba'da an ja'alahum mithalan wa 'ibratan li ghairihim. Walam ya'ishu ba'daha fawqa thalath. Dan mereka ni tak hidup lama pun selepas itu. Ya'ishu. Kita tengok perkataan ya'ishu. Tamam. Ya'ishu, 'asha ya'ishu. Mereka tak hidup lama pun setelah itu. Faqad amatahumullahu jami'an ba'da an ja'alahum mithalan wa 'ibratan li ghairihim. Allah cuma nak jadikan sebagai satu ibrah, sebagai satu pengajaran sahaja. Okay. Sebagai satu pengajaran sahaja dan sebagai satu contoh, misal dan ibrah li ghairihim, kepada orang lain, dan faqad amatahum, mereka mati semuanya. Ba'da an ja'alahum mithalan, selepas dah bagi ibrah dan pengajaran, bagi pengajaran ibrah dan misal, contoh kepada manusia yang lain. Dan kisah ini juga ditinggalkan dan direkodkan dalam Al-Quran supaya menjadi satu ibrah kepada kita yang masih hidup pada hari ini. Allah dah sebutkan, Allah berikan sebagai Allah bagikan satu ujian tu. Ujian tidak datang dalam bentuk yang menyakitkan. Tak semua ujian datang dalam bentuk menyakitkan. Ada sahaja ujian yang Allah datangkan dalam bentuk kesenangan. Ada ayat Al-Quran yang menyebutkan saya tak ingat ayat dia, tapi Allah katakan segala kenikmatan yang kamu dapat itu pun boleh jadi satu ujian juga daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Liyumayyiza baina man a'tahu wa man asahu. Man ata'ahu wa baina man asahu. Untuk membezakan siapa yang ingkar kepada Allah dan siapa yang taat kepada Allah. Jadi kita pada hari ini pun kita kena cek balik. Adakah kenikmatan-kenikmatan yang Allah bagi kepada kita ni adalah sebagai satu, orang kata nikmat. Nikmat tu adakah sebagai satu yang perlu dibongkakkan dan sebagainya. Kadang-kadang nikmat tu adalah datang dalam bentuk ujian. Kadang-kadang nikmat yang datang tu adalah ujian. Ujian kepada Allah. Allah nak tengok kita nak bersyukur kepada Allah ataupun tidak. Ataupun Allah nak tengok
kita nak ambil nikmat itu sebagai satu ujian ataupun sebagai satu syukur. Okay. Jadi berakhirlah kisah kita pada hari ini. Kita dah selesai kisah yang kita baca pada hari ini tentang Ashabus Sabt. Alhamdulillah. Okay. Jadi kita dah pun selesai beberapa kisah. Dalam Hayabina kita dah baca beberapa kisah. Sebelum ni kita baca kisah tentang apa? Mungkin ada di sini yang ingat, yang pernah join first kali live kita tentang kisah minal Quran. Kita ceritakan tentang kisah Baqarah Bani Israel. Dan hari ini kita sebutkan, kita dah selesaikan 2 kali juga Ashabus Sabt. Tentang Bani Israel juga. Dan insya-Allah di masa ke depan kita akan kupas dan kongsikan lebih banyak lagi kisah-kisah menarik. Kisah-kisah yang sahih lah, yang menarik ke depan nanti insya-Allah. Dalam rangka untuk kita mengulang kaji bahasa Arab yang pertama, dan yang kedua adalah untuk kita tambah mufradat baru dalam bahasa Arab insya-Allah. Tamam. Baik. Jadi kita sebelum kita tutup live kita pada hari ini, kita nak tengoklah beberapa siapa yang masih bersama kita pada hari ini. Mungkin kita boleh nak recap balik perkataan-perkataan yang kita dapat. Kalau kita tengok di skrin anda masing-masing, kita ada beberapa kalimah yang kita tunjukkan daripada awal tadi. Kalau dikutip satu-satu tu, kalau kita kutip satu-satu tu, kita dapat beberapa hampir 20 perkataan. Hampir 20 al-kalimat. Naam. Okay, kita tengok. Mungkin ada yang boleh kongsikan beberapa perkataan yang dia dapat pada hari ini, yang dia rasa nak petik pada hari ini. Ada siapa yang boleh kongsikan? Beberapa orang yang bersama kita pada hari ini? Sekiranya ada. Siapa-siapa yang boleh kongsikan perkataan? Mahir As-Sayyid. Masya Allah, Arabiyatuk jahidah jiddan. Jazakallah khair Mahir As-Sayyid. Anta al-Arabi wala Malizi? Iqab, Nashuhanan, kita ada perkataan iqab. Naam. Iqab. Boleh kita tengok balik perkataan iqab. Okay, perkataan iqab kita patah balik ke belakang. Sekarang kita ibrah. Cuba kita cari bersama-sama perkataan iqab. Iqab, ada iqab. Ma makna iqab? Ma makna iqab? Ada perkataan iqab. Ma makna iqab? Okay, sambil-sambil tu boleh lagi bagi perkataan lain. Mungkin ada lagi seorang, 2 orang. Mungkin ada tak? Iqab, balasan ataupun hukuman. Balasan ataupun hukuman, iqab. Okey, mungkin satu lagi perkataan kita share sebelum kita akhiri live pada hari ini. Satu perkataan lagi. Siapa lagi yang bersama kita pada hari ini? Ahlan wa sahlan. Ummu Umairah, azab. Naam. Macam mana nak baca tu? Ain dhal ba. Macam ni kita nak baca dia? Iqab. Azaba. Okey. Ini bukan azab. Nampak macam perkataan azab. Padahal dia azaba. Kalau azaba, dia adalah fi'il. Dia fi'il. Dia melakukan satu menyeksa. Satu menyeksa. Tapi kalau azab, berbeza pula. Ain, zal, alif, ba, baru bunyi dia azab. Kalau yang ain, zal, ba tu azaba. Azaba yu'azibu. Okey, tamam. Azaba yu'azibu. Azaba yu'azibu. Naam, azaban. Azaban syadidan. Azab menyeksa. Okey. Mungkin satu lagi lah perkataan. Last. Kali ni betul-betul last. Okey. Ada tak? Azaba yu'azibu. Azaba yu'azibu. Kita dapat hampir 20 perkataan tadi. So dalam banyak-banyak tu yang mana yang kita rasa macam wow, baru tahulah perkataan ni. Sofia Syukri, taha. Macam mana tu? Sofia Syukri. Siapa boleh bacakan? Taha. Sambil-sambil tu kita tengok skrin. Apa jawapan dia? Taha, ialah ke?
tahayila ke, tahayalun ke, tahayilun ke? Macam mana nak baca dia? Yang dia kata apa? Yang dia pelik dengan hadza tahayulun kan. Dia apa? Anna hadza tahayulun ala hurumatillah. Itu dia jawapan dia. Tahayulun. Hilah. Okey, tahayulun. Sebuah hilah. Dia berasal dari perkataan hilah juga. Bukan berasal, maksudnya antara kata lain adalah hilah. Semelayu kita panggil hilah. اللغة العربية واللغة الملاوية واحدة. باللغة العربية نقول حيلة وباللغة الملاوية نقول هلة. Okey, tamam. Jadi tahayulun adalah hilah ataupun tipu apa ni kita panggil hilah tu macam muslihat lah, macam muslihat kan, muslihat. Okey. Okey, itu adalah perkataan terakhir. Kita ada perkataan lagi ke? Mungkin ada yang saya terlepas pandang pada komen ke apa semua. Ada perkataan yang dah jawab ke? Kalau dah jawab, kita teruskan. Tapi kalau dah tak ada, kita akan akhiri sampai di sini sahaja. Okay. Arabi. Oh, Mahir As-Said. Anta Arabi. Oh, Masya Allah. Masya Allah. Ahlan wa sahlan. Syukran ala akh Mahir As-Said لمشاركتك معنا اليوم. اليوم نقرأ قراءة أنا أتكلم بلغة ملاوية، هل تفهم؟ قراءة اللغة العربية للملاويين أصلا، ولكن أنت أيضا تشارك معنا وهذا عجيب جدا. Okay. Mungkin ada Siti Nur Aisyah. Assalamualaikum Ustazah. Maaf masuk lambat, saya tak perasan. Masya Allah Aisyah. Sayangnya. Tak apa Aisyah, di kesilapan bukan tak apa, jangan risau. InsyaAllah kita akan ada lagi program-program yang akan datang. Nanti Aisyah boleh follow Hayabina dan set notification on supaya setiap kali live, setiap kali ada program Hayabina, kita boleh perasan. Kawan-kawan yang lain juga, bagi tahu kawan-kawan yang lain untuk set. Nanti kita akan tunjukkan macam mana nak set notification on dekat Hayabina supaya kita akan dapat notification setiap kali Hayabina buat live. InsyaAllah lepas ni akan banyak lagi live-live yang akan memberi manfaat ataupun yang akan bawa kita lebih dekat kepada bahasa Arab. Untuk ulang kaji bahasa Arab, untuk mantapkan bahasa Arab dan untuk mula belajar bahasa Arab insyaAllah. Bagi yang belum pernah belajar. Siti Nur Aisyah, jazakillahu khair. Aisyah. Okay. Tamam. Taib. 1 minit yang terakhir. Mahir As-Said ajal. Jamil. Syukran ya Ustaz Mahir. المفروض أنت أمامنا اليوم ليس أنا. إن شاء الله في الفرصة القادمة ربما ممكن أن أنت تقدم لنا القراءة أو شيء سينفعنا كثيرا إن شاء الله. Tamam. Jadi saya kira setakat itu sahaja. Terima kasih kepada semua pendengar-pendengar Hayabina yang sudi hadir pada hari ini. Kami sangat berbesar hati atas kesudian dan kehadiran anda pada hari ini. Masya Allah. Semoga kita sama-sama dapat terus mengikuti dari masa ke semasa program-program yang akan dianjurkan oleh Hayabina. Jadi aqulu qawli hadza wa nastaghfirullah li wa lakum wallahu ghafurur rahim. Sekali lagi terima kasih. Jazakumullahu khairan katsira kepada semua. Jumpa lagi dalam program yang akan datang. Ma'assalamah.